Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Vier Fälle auf Deutsch. Was ist Nominativ? Was ist Akkusativ? Was ist Dativ? Und was ist Genitiv? Was ist eigentlich Fall? Fall bedeutet kasus. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 kasus dalam bahasa Jerman. Apa itu kasus? Kasus yang dimaksud di sini adalah membahas antara kata benda dengan unsur lainnya di dalam kalimat. Perubahan-perubahan kata benda yang muncul saat berada di dalam kalimat. Noch verwirrt? Apakah masih membingungkan? Kita akan bahas satu persatu. Los geht. Zum Beispiel, es gibt der Junge, das Mädchen, das Buch. Yang harus ditentukan dulu sebelum membuat kalimat adalah wer macht was. Siapa yang akan melakukan apa? Wer macht was? Das Mädchen gibt dem Junge das Buch. Das Mädchen, kasus nominatif. Gibt berasal dari kata geben, das ist ein Verb. Dem Junge terkena kasus dativ, und das Buch terkena kasus akusatif. Bagaimana cara menentukan bahwa das Mädchen itu nominatif, dem Junge itu dativ, dan das Buch itu akusatif? Apakah yang dianalisa adalah sesuai dengan urutannya? Jawabannya adalah bukan. Yang kita lihat adalah mengapa das Mädchen menjadi kasus nominatif? Karena das Mädchen sebagai pelaku. Sedangkan dem Junge ini sebagai objek penyerta. Das Buch ini sebagai objek penderita. Oder wir bilden auch. Ada kemungkinan yang lain untuk membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru saja kita gunakan. Wer macht was? Der Junge gibt dem Mädchen das Buch. Dalam kalimat ini kita putar. Sehingga der Junge yang menjadi nominatif, der Mädchen yang menjadi dativ, gibt, das ist ein Verb, das ada di kata geben, und das Buch bleibt als Akkusativ. Wieso denn? Yang harus diperhatikan adalah bahwa nominatif kata benda sebagai pelaku. Sedangkan akusatif kata benda sebagai objek penderita. Apa yang dimaksud dengan objek penderita? Jika kata kerja dalam kalimat tersebut adalah memberikan, maka apa yang diberikan itulah yang terkena kasus akusatif. Memberikan sebuah buku. Apa yang diberikan? Buku. Maka buku itu yang terkena kasus akusatif. Sedangkan datif ini adalah objek penyerta. Apa yang dimaksud dengan objek penyerta? Das Mädchen gibt dem Junge das Buch. Gadis itu memberikan pada seorang remaja sebuah buku. Apa yang diberikan? Buku. Buku terkena kasus akusatif. Kepada siapa? Kepada pemuda itu. Pemuda itu sebagai objek penyerta. Untuk siapa? Kepada siapa dan oleh siapa perlakuan itu ditujukan
maka kata benda tersebut adalah objek penyerta. Wie ist dann mit Genitiv? Ya, sejak tadi kasus genitif masih disimpan. Maka sekarang mari kita buka kasus genitif. Apa yang dimaksud dengan kasus genitif? Contohnya adalah kita biasa membuat kalimat Das ist das Buch von dem Mädchen. Das ist das Buch von dem Mädchen. Dalam kasus genitif, kata von yang harusnya von plus datif ini bisa mengalami perubahan. Kita bisa ubah kalimatnya dengan menggunakan kasus genitif. Zum Beispiel, das ist das Buch des Mädchens. Jadi kata von dem di sana kita hapus, kita ganti dengan des Mädchens. Das ist genitiv. Das ist das Buch des Mädchens. Mit dem Genitiv zeigen wir, wem das gehört. Ya, kita menunjukkan, menggantikan kata von dem dengan genitif sudah menyatakan kepunyaan siapa. Ist das alles? Natürlich nicht. Es gibt noch einige Faktoren, die Veränderung des Falls beeinflussen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pembentukan kasus di dalam kalimat. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, Verben. Ya, Verben di sini berperan penting. Verben plus nominatif, ada Verben dengan kasus akusatif, ada Verben dengan kasus datif, dan ada Verben dengan kasus genitif. Verben dengan kasus nominatif, zum Beispiel, er ist ein Lehrer. Verben dengan kasus akusatif, zum Beispiel, ich habe einen Lehrer. Verben dengan datif, ich helfe dem Lehrer. Verben dengan genitif, wir gedenken des Lehrers. Yang kedua, Adjektive. Groß. Das Zimmer ist groß. Das ist nominativ. Breit. Das Zimmer ist einen Meter breit. Ähnlich. Ich bin meiner Mutter sehr ähnlich. Froh. Das Genitiv. Ich bin meines Lebens froh. Prepositionen juga mempengaruhi pembentukan atau perubahan kasus di dalam kalimat. Ada preposisi tertentu yang memang khusus untuk akusatif, yang pasti diikuti dengan kasus akusatif. Contohnya adalah für, durch, ohne, gegen, entlang. Zum Beispiel, sie kauft eine Tasche für ihre Mutter. Für di sini pasti dengan akusatif, ihre Mutter. Ada Präpositionen yang memang diikuti dengan datif, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Zum Beispiel, ich wohne noch bei meinen Eltern. Dan ada Präpositionen yang memang diikuti dengan genitiv, wegen, während, trotz und so weiter. Zum Beispiel, wegen des Regens. Wegen des Regens kann ich nicht zur Schule gehen. Ya, dikarenakan hujan, saya tidak bisa berangkat ke sekolah. So ist das. Ist alles klar? Apakah materi ini bisa dikuasai atau malah semakin bingung? Semoga tidak ya. Am wichtigsten ist, yang paling penting adalah dari semua penjelasan bahwa untuk nominatif, untuk menunjukkan siapa pelakunya, pertanyaannya adalah siapa atau apa yang sedang dibahas. Siapa yang melakukan atau apa yang sedang dibicarakan. Untuk menyatakan dia kasus akusatif, dengan siapa? Yang terkena pelakuan. When ini berarti menanyakan orang. Ya, juga apa? Datif, wem. Kepada siapa? Oleh siapa? Untuk siapa? Dan wessen. Milik siapa? Wessen, genitiv.
So, nominatif, akusatif, datif, und genitif. Semoga 4 kasus ini tidak menimbulkan permasalahan lagi untuk membuat kalimat dalam bahasa Jerman. So ist das. Das wär's. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dankeschön.